Assalamualaikum, selamat pagi. Terus kembali bersama kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Ini hari istimewa ya, sambutan hari Natal 25 Disember 2022. Bertemankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Ani Mizati. Apa khabar agaknya anda yang berada di rumah ataupun yang pastinya ada yang dah balik kampung kan? Menyambut hari Natal bersama dengan keluarga ataupun cuti panjang ni Hanif. Ya, betul. Kan sampai ganti ke hari esok lah, hari Isnin. Jadi harapnya agar anda spend time ataupun luangkan masa ini sambil-sambil menyaksikan kami. Hari ini banyak perkongsian. Terutama sekali kita nak bawakan suasana sambutan Hari Natal di Kampung Portugis Melaka. Jauh dah kami terbangkan. Kita bawa biasa jalan sesak apa semua kan wartawan kita untuk berada di sana. Betul. Dan itu antara perkongsian yang menariknya. Kita juga akan ada persembahan dihiburkan sepanjang 1 jam siaran ini. Dan saya akan melawan dengan Ani nanti. Ya, melawan dia pastinya. Tapi awak dah menang dulu sebab awak kerja merah. Okey. Tapi kita nak ucapkan juga tahniah kepada pasukan Harimau Melaya. Betul. Semalam Hanif. 5-0 persembahan 5 bintang daripada 4 penjara yang berbeza. Jadi sekarang ni misi untuk merebut kejuaraan kembali tu masih lagi berdentu-dentam lah. Kan? Berdebar kita banyak ni. berita baik lah. Semalam Malaysia Harimau Melaya menang. Kita juga nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada pasukan SAR di Batang Kali yang telah pun menjadi hero kami selama 9 hari pencarian. Mangsa-mangsa yang telah pun terkorban. Ini dia, terima kasih pasukan SAR Operasi Mencari dan Menyelamat di Tanah Runtuh Batang Kali. Dan ini satu sekurang-kurangnya penyelesaian kepada insiden dan juga tragedi ini apabila mangsa terakhir ditemui semalam dan difahamkan ditemui di dalam beg tidurnya ataupun sleeping bag ya, di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm dan ianya tertimbus dengan kedalaman sebanyak 1.5 meter di dalam tanah. Jadi berakhirlah operasi mencari dan juga menyelamat yang telah pun dilaksanakan. Di sini kita nak kongsikan juga mungkin ini dia sedikit yang boleh diringkaskan kepada anda. Hari ke-9 Tanah Runtuh Batang Kali. Ini visual tadi yang mengangkat mayat yang terakhir. Dan juga kesemua 31 mangsa yang dikabarkan, 6 lelaki dewasa, 12 perempuan dewasa, 6 kanak-kanak lelaki, 6 kanak-kanak perempuan dan juga 1 bayi lelaki. Dan kita nak berikan sikit penghargaan kepada kesemua mereka yang bersama selama 9 hari ini. Pelbagai teknik dan juga kaedah digunakan, termasuklah anggota penyelamat daripada pelbagai agensi. Jabatan Bomba dan Penyelamat ada 70 anggota, Polis Raja Malaysia 150 anggota, Angkatan Tentera Malaysia juga 81 anggota, APM dengan 17 anggota, manakala pasukan SMART ya dengan 9 anggota. Dan lihat kepada bilangan anjing pengesannya difahamkan sehingga ke 11 ekor yang ada secara keseluruhannya. Bersilih ganti selepas kita menyaksikan perkongsian demi perkongsian, termasuklah yang viral Blake direhatkan selepas 2 hari berturut-turut bekerja keras untuk mengesan mangsa. Alhamdulillah, syukur, kita panjatkan kesyukuran dan juga ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat. Kita pasti mental dan juga fizikal mereka amat-amat penat dengan 9 hari yang setiap hari jumpa mayat dalam keadaan yang berbeza. Pastinya itu memberi kesan yang amat besar, terutama sekali kepada ahli mereka keluarga yang terlibat, ahli keluarga, dan juga bukan itu saja, anjing pengesan juga mengalami depresi kabarnya, kerana setiap kali mereka lakukan operasi mencari dan menyelamat, mereka berjumpa dengan mayat, sehingga mereka terpaksa berlakon jumpa yang hidup, supaya mengembalikan mood dan juga motivasi anjing-anjing yang menjadi hero kita pada pencarian kali ini. Jadi secara keseluruhannya 92 mangsa terlibat dan 31 daripadanya telah pun dijumpai tertimbus, dan mangsa yang terakhir semalam telah pun ditemukan dengan pelbagai teknik dan juga cara menyelamat yang telah pun dilakukan. Dan harapkan agar dengan penemuan ini dapat untuk memberikan closure kepada mereka yang terlibat dalam insiden kejadian tanah runtuh di Jalan Genting Highlands Batang Kali ini. Terima kasih pasukan operasi mencari dan menyelamat. Alhamdulillah. Seterusnya kita nak kongsikan parti minyak wangi punca gangguan bekalan air lebih 470 kawasan di Selangor dan Putrajaya. Hanif, kawasan terlibat tak Hanif? Ni saya tak terlibat, tapi rakan-rakan baskers kita tu tadi cakap memang dia asyik komplain pasal tak ada air je. Saya rasa sebab inilah. Mungkin antara kawasannya. Parti minyak wangi menjadi punca henti tugas loji rawatan air LRA Sungai Semenyi dan juga LRA Bukit Tampoi pagi tadi menjejaskan bekalan air ke lebih 470 kawasan di 4 daerah di Selangor serta Putrajaya. Dan jadi maklumannya akan diberitahu dari semasa ke semasa, dan itu perkembangannya daripada kami untuk permulaan Malaysia hari ini pada pagi ini. Dan kita banyak sekali perkongsiannya, terutamanya ini hari public holiday ni. Public holiday. Kalau ini public holiday cuti umum lah. Jadi tak boleh kerja. Tak boleh kerja. Kalau kerja pun tak ada gaji. Tak ada gaji. Tapi yang kerja ini berlipat kali ganda gajinya. Boleh claim. Termasuklah kepada rakan baskers kita ni, saya percaya boleh claim ni sebab mereka akan memberikan persembahan kepada kita dengan banyak sekali mood-mood perayaannya.
Dan malam tadi juga ada sambutan lah 12 malam. Betul, sambutan yang pastinya di Kampung Portugis antara tempat yang menyaksikan ribuan saya kira penduduk di kawasan itu ataupun kawasan Melaka sendiri ataupun sebenarnya luar Melaka, Selangor, Kuala Lumpur pun turun untuk menumpukan di bahagian ini. Macam-macam yang ada kalau anda dapat saksikan dengan lampu-lampunya, dengan dekorasi, dengan makanan tak kurangnya. Perhiasannya kan. Semua pakai pun berkelip-kelip begitu. Tapi itulah selepas beberapa tahun kita diuji dengan pandemik COVID-19, kembalilah dengan sambutan sebegini. Ada gayanya, ada style masing-masing dan difahamkan nanti rakan wartawan kita akan berkongsi lebih lanjut lah keadaan di sana. Suasana pada waktu malam. Itu dia. Okey. Ini di Kampung Portugis Melaka. Jangan risau, kita bawakan juga di waktu siang bagaimana persiapan mereka. InsyaAllah Asri akan bersama-sama dengan kita nanti. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan persembahan. Nak mendapatkan mood Christmas. Jadi itu kita akan mulakan dengan persembahan daripada rakan basketball kita iaitu Kina and Friends. Dipersilakan. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Limpahan cahaya lampu berwarna-warni di perkampungan Portugis Melaka sering menjadi tarikan utama setiap kali sambutan Hari Natal. Terdapat lebih 140 buah rumah di perkampungan ini yang menerangi malam dengan pelbagai dekorasi Christmas. Harold Lopez, 73 tahun, merupakan generasi keempat yang tinggal di perkampungan Portugis ini. Setiap tahun, beliau tidak pernah melepaskan peluang untuk menghiasi rumahnya.
Warga emas ini tidak menjadikan usia sebagai penghalang. Dekorasi yang terdapat di rumahnya telah dihias dan digantung sendiri dengan dibantu isteri tercinta. Perancangan awal selama 3 minggu diambil bagi memastikan setiap sudut rumah menepati cita rasa mereka. Bagi beliau, Hari Natal merupakan hari yang ditunggu-tunggu dan bermakna kerana kesemua 6 orang anak dan 12 cucunya dapat pulang berkumpul dan meraihkannya. Setiap perincian yang dicurahkan dalam menghiasi kediamannya didorong demi mengekalkan tradisi keluarga yang telah lama diamalkan. This is our tradition. We follow up now, tradition. Since my father's time, like this, we follow up. Kita ikut saja. Kita punya tradition. Kemeriahan turut dirasai apabila ribuan pengunjung dari luar yang berbilang kaum membanjiri jalanan perkampungan ini untuk menanti detik 12 malam bagi meraihkan sambutan Hari Krismas. Semestinya perkampungan ini menjadi tarikan pelancong untuk melihat keindahan dekorasi hiasan dan lampu-lampu. Oh, definitely memang meriah sekali sebab kita dah melalui pandemik selama 2 tahun. Jadi hari ini memang meriah sekali lah, tengok crowd pun dah kembali seperti biasa, seperti sebelum COVID itself. And ya lah, you tengok crowd pun banyak, masih masuk walaupun dah pukul 10. Dan ya, bagi seorang penduduk pun saya rasa gembira sangat lah untuk tengok crowd-crowd ke sini. Sebab dia orang pun datang untuk tengok hiasan-hiasan di rumah. Lepas tu lampu-lampu di sini agak unik lah sekali. Hanya terdapat di kampung Portugis saja. Di Melaka saja, ya. Ini adalah tempat yang kita mesti datang setiap tahun bila Christmas. Kenapa you pilih untuk setiap tahun? Because ini adalah tempat kampung orang Serani akan berkumpul dan gather dan semua rumah ada lampu. I think got few thousand lampu. And then ada Santa Claus, ada menari. It's so happening, it's so open. And then you boleh masuk anybody rumah, you boleh ambil gambar for free. Kami biasanya bila 24 hari bulan ni, kami nak tunggu waktu tengah malam. Bila jam menunjukkan hampir-hampir pukul 12 tu, kita akan ada apa yang dipanggil sebagai unofficial countdown. Ya, yang mana kita akan dapat lihat bagaimana meriahnya keadaan apabila tiba jam 12 tengah malam nanti. Dengan bunga api mercun dan sebagainya, dan juga bunyi kereta, horn kereta dan sebagainya. Ini akan kita lihat nanti jam 12 tengah malam nanti. Kemeriahan sambutan malam Hari Natal di kampung Portugis ini membuktikan kesepaduan masyarakat Malaysia dalam kehidupan berbilang kaum dan agama. Meskipun negara menghadapi pelbagai cabaran sebelum ini, belum tentu mampu melunturkan semangat perayaan rakyat Malaysia. Settlement ataupun kampung Portugis di Melaka. 1933 ni. Betul, telah pun dibuka kan. Betul. Dijumpai di sana dan saya teruja sebenarnya tengok, dan awak tahu berkenaan dengan perkara sebegini kan? Kita baru study tadi. Oh. Salah, itu antara tempat yang menjadi pilihan macam mereka katakan untuk sambutan Hari Natal, dan juga ada satu perayaan yang sememangnya di kampung Portugis ataupun mereka yang lahir di situ akan meraihkan. Betul. Dan tepat 12 malam memang satu pesta yang amat besar. Betul. Sebelum PKP lagi-lagi. Kalau anda dapat saksikan dan juga pergi ke sana, tengok kemeriahan lampu lah terutama sekali. Betul. Tapi ikan bakar kat sana lain macam luar biasa. Mantap ikan bakar dia. Okey, itu antara yang diraikan tepat pada jam 12 tengah malam tadi, bermaksud 24 hari bulan sehingga ke 25 hari bulan, dan pada pagi ini adalah hari untuk meraikan kan, hari Natal. Makan-makan buka-buka hadiah kan. Jadi rakan wartawan kita Ahmad Asri berada di sana dengan laporan terkini pada pagi ini. Asri, mungkin boleh kongsikan pagi ini apa yang berlaku di sana? Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Saya Ahmad Ashir Badron. Terima kasih kepada Hanif Miswan dan juga Anim Izzati. Saya sekarang ini berada di perkampungan Portugis, Ujung Pasir, Melaka. Saya dekat kampung tahu, jangan main dengan saya. Jangan main-main sama orang Melaka. Ni kalau sampai Melaka, kalau tak roja kawan, siap. Dan saya sebenarnya di sini untuk menyaksikan sendiri kemeriahan pesta kerajaan di sini. Dan sebenarnya saya dan juga beberapa kru MHI di sini dari malam tadi berkampung dekat sini untuk melihat sendiri bagaimana sambutan yang dilakukan oleh orang ramai di sekitar sini. Dan kalau anda nak tahu, pukul 12 malam tadilah
kemuncaknya di mana mereka ni sanggup dengan sabar menunggu untuk bertukar hadiah, buka hadiah dan sebagainya sampai pukul 3 ke 4 pagi tau. Itu pun belum tentu settle lagi. Dan sebenarnya seronok bila kita lihat ada daripada mereka yang pulang dari kejauhan, sanggup pulang ke kampung ni untuk bersama-sama ahli keluarga dan sanak saudara yang tercinta. Dan difahamkan di sini terdapat lebih kurang dalam 118 biji rumah dan juga lebih kurang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 1,400 orang. Dan dalam satu rumah tu ada yang dari generasi ke generasi yang lain dan ada juga daripada dalam satu rumah tu ada juga dalam lebih kurang 3 ke 4 generasi. Tak percaya, nanti saya tunjukkan. Cuaca pagi ni pun cantik, menarik. Memang terbaik lah saya boleh katakan. Angin pun sepoi-sepoi bahasa orang kata. Tapi itulah, dah pukul berapa? Dah pukul 9, lebih kurang 9.45 ni, perut dah lapar. Macam mana mau cakap? Perut dah lapar. Nak kena carilah. Tapi musim perayaan ni mestilah ada makanan-makanan yang istimewa kan. Jadi saya nak kongsikan kepada anda. Tunggu kejap lagi. Satu benda lagi saya nak kongsikan kepada anda. Kalau orang Melaka panggil makan, orang Melaka tak panggil makan. Orang Melaka kita panggil barah. Cuba kalau anda ada sahabat-sahabat yang kelahirannya dari Melaka, cuba anda cakap, ini hari nak barah mana? Mana nak barah ini hari? Tak percaya? Cuba. Kalau paling-paling, kalau tak katakan anda ni orang Melaka, tak sah. Jadi tunggu sebentar lagi. Kita nak bawakan apa menu istimewa sempena hari ini. Jom. Merry Christmas! Kalau datang rumah saya, siapa yang mungkin ada di rumah saya, kita akan dapat cupcake. Cupcake melambangkan Merry Christmas. Okey, saya sedang menatang bagian minyak yang penuh ni. Sebab awak kena buat je kan. Tapi sebelum tu Hanif, kita nak kenalkan juga tetamu kita. Okey. Ini adalah Puan Nur Zulaikha Nur Azman, seorang pengusaha, usahawan kan, berkaitan dengan cupcake ini terutamanya. Selamat datang. Okey, kebiasaannya kalau musim-musim cuti perayaan ni memang mendapat banyak sekali permintaan lah ya. Alhamdulillah, banyak. Kita akan selalunya benda-benda macam ni lah. Custom design, orang nak bagi gift kat company. Okey. Oh, dia custom. Dia custom. Maksudnya kalau buat muka Anim dekat jadi cookies tu boleh lah? Boleh lah, of course lah. Tapi mungkin dia tak jadi macam Anim, dia akan jadi macam Santa Claus. Kan? Tapi Anim yang kartun lah. Anim yang kartun. Tak lah, ini antara kreativiti masing-masing lah kan. Permintaan. Okey, daripada Splash Cupcake ni, apa antara permintaan yang paling tinggi sekali? Lagi-lagi musim perayaan seperti Merry Christmas dan sebagainya. Setakat ni dah bertahun-tahun kita continue buat kek dengan cupcake. Cookies. Sebab kita boleh custom design. Budak-budak kan variety, suka Frozen ke, suka Roblox ke. Okey. Saya sering ada satu persoalan lah kalau dengan benda-benda yang cantik-cantik macam ni, yang cantik-cantik macam ni kan. Yang ni lah ya. Tunjuk kat saya. Okey. Dia cantik. Dia memang menarik untuk kita saksikan, nak beli semua memang teruja lah. Adik-adik kita akan suka lah kan. Tapi bagaimana nak mengimbangkan dengan rasanya? Saya lebih kepada rasa kan. So, I punya basically cupcakes ataupun kek yang kita buat, kita akan kurangkan manis sikit untuk orang dewasa. Sebab budak-budak bila nampak cookies, dia orang akan serbu cookies dulu. So, yang baki-baki kek tu selalunya parents lah, mak bapak mengambil. So, kita kena seimbangkan rasa dia. Cookies pun tak boleh nak manis sangat untuk sugar, kalau tak sugar rush. Okey, untuk kek pun kita kurangkan manis untuk parents dia. Okey. So, ini antara hasil kerja daripada Splash Cupcakes yang anda dapat saksikan. Happy birthday Noha. Kalau mungkin nak tempah, ini English style sikit lah kan. Untuk orang dewasa, macam-macam lah boleh buat sebenarnya. Jadi hari ni kita nak menunjukkan bakat yang terpendam ya. Selain daripada kami sebagai seorang pengacara, kami punya bakat juga. Saya memang nampak ada bakat buat macam ni. Bakat untuk dekor kek dan juga cupcake. Hanif macam biasalah, dia memang main tipu daripada awal. Dia dah cuk kat sebelah sana. Puan jangan risau. Puan hari ni kerja senang. Kita orang yang akan bekerja payah. Tapi Puan kena tunjuk dululah. Sambil tu mungkin kalau kita nak belajar lah, basic lah ni kan, paling asas. Apa yang mungkin perlu kita lakukan selain daripada ianya sudah tersegam indah di sini, kek ni? Selalunya untuk kek, kita kena sejukkan dulu seharian. Seharian? Seharian. Kalau boleh semalaman lah. Sebab kita nak bagi kek tu stable. Sebab kita tak tahu customer tu nak bawa bagaimana. Faham. So bila dah semalaman, baru kita letak cookies. So cookies tak boleh letak awal
keluar sangat takut lemau. Betul kan? Sebab kita nak seperti ais. Okey, sebelum nak letak cookies ni, dekorasi apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Kita akan letak cookies dulu. Dah. Tapi belum start lagi tu. Kita letak cookies dulu. Letak cookies dulu. Dan cookies baru kita akan dekorkan guna coklat cair. Boleh letak di bahagian tepi tak? Boleh, tepi dan atas sikit. Tepi dan atas ni. Tengok awak punya kreativiti macam mana. Mana awak nak letak tu? Hanif, tangan ni selain daripada dia pegang kertas menggoncang buayan. Dia juga akan menjadikan kek ni cantik. So kek dia kena lembut supaya you punya cookies tu melekat. See? Dia sebenarnya tekstur dia punya ni apa? Krim ni kita keluarkan dalam setengah jam bagi dia soft. Okay, this Santa Claus. So untuk atas kalau nak letak kita ada lidi untuk nak letakkan dia. Atas ni lah. Kot. So bila letak atas Santa Claus tu, lidi untuk belakang supaya dia tampung lah. So dia akan letak cucuk je? Bukan. Cookies dulu dekat sini. Okey. Lekatkan dekat krim sini. Okay. So lidi dekat belakang supaya dia tak tergolek lah nanti. So dia cocok sama paras dengan cookies. Teknik mengimbangkan. Belum siap. Belum siap lagi. Banyak lagi cookies ni. Belum. Mungkin satu saja. Kita letakkan ini pula. Warna hijau lah pula ya. Sebelah ni. Sebab awak dah letak tu yang kat depan. Jadi kat belakang tu akan tersorok lah. Nampak tak saya punya nampak tak komen? Dia? Hanif nampak tak? Dia kena sengit sikit. Dia bau ni nama dia art. Tak seimbang. Art berat. Okey Puan, sambil-sambil Anim nak mencocok-cocok tu, Puan ajar saya yang kat sini. Okey, so krim. Puan tunjuk dululah Puan. Okay. Kan. So kita punya piping bag ni, you kena tekan sikit supaya krim tak keluar nanti. Okey, faham. Okey, so pressure kena kuat. Kita akan pusingkan start daripada tengah. Okey, start dari tengah ya. Kita akan pusing ikut you punya cupcake punya base. Okey, itu contoh yang tak pertama. Tak cantik apa? Kita letak cookies depan. Okey, faham. Sebab saya memang rasa macam tak cantik ni. Okey, Puan tunjuk lagi satu contoh. Kalau boleh contoh semualah sampai habis. Tak boleh. Adik ni. Okey, faham. Okey, Puan. So nanti kita letak cookies. Okey. Senyap sangatlah saya. Jangan fokus sangat ni. Bukan menang pertandingan ke apa ke. Kita rasa seronok pula. Okey, yang paling senang sekali sebenarnya bila kita dah tahu teknik dia. Betul tak Puan? Kan bila dah tahu teknik dia mungkin yang lain-lain tu adalah kreativiti. Bila yang last tu betul ke ni? Lebih sikit lepas tu stop. Wih, hebatlah dia. Stop. Tarik. Tolong zoom yang ni. Ini paling jadi yo. Okey, faham. Cantik. Okey, kemudian kita nak letak sprinkles je. Okey, kita letak ni dulu. This one ini coklat cair. Coklat ganache yang putih. Letak colouring supaya nampak tema lah. So bila picit, kita picit Puan, sikit. saya ada satu soalan. Okey, kenapa saya punya tercoek naik atas macam ni? You bila nak stop tu, kita kena tekan sikit. Jangan tarik naik atas. Jangan tarik naik atas. Tekan sikit dulu. Makin lama makin tinggi pula. Apa? Kita sorokkan dia depan dengan cookies. Nanti kita akan sorok. Awal-awal dah kalah. Puan ni boleh jadi cikgu yang baik lah. Dia bagi saya semangat bagus. I mengajar jugalah. Mengajar juga. Semua kameraman dah gelakkan saya dah ni. Tekan-tekan je kat tepi-tepi ni pun tak apa. Okey. Nak bagi dia cantik. Okey, yang ini bab-bab untuk yang ni saya cuba. Okey, dekorasi yang seterusnya kita akan lakukan. Thank you, Mak. Allah, apa jadi ni? Apa yang tak apa, okey je. Lepas ni kita tutup dengan krim. Nem, sepatutnya dalam pertandingan ni awak yang steady tau. Tapi nampak macam saya je yang okey. Tapi kalau saya belajar dengan Puan Zulaika, saya rasa macam best. Sebab apa? Dia kata kalau salah pun tak apa. Tak apa, kita boleh tutup. Ini yang depan TV, yang belakang TV awak tak tahu macam mana. Oh ya Allah ya Tuhanku. Kira-kira macam dekor jugalah tu. Okey. Kan? Puan dah berapa tahun dah dengan perniagaan sebegini? Dah lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun ni. Oh, jadi semua occasion, semua perayaan diberikan sebegini? Betul, semua sama. Cuma dulu I banyak buat classes tapi bukan untuk kek dengan cookies ni. I buat classes, kek baking, kek dekor. Sekarang ni kita fokus dengan kek dengan cookies. Sebenarnya apa yang penting dalam dekorasi kek ni? Adakah tekniknya ataupun teknik dengan you punya kreativiti? Betul, you kena kreatif untuk dapat idea. Kan dengan buat kek ni kena bayangkan banyak kena ada imajinasi juga sebab kita tak boleh nak terlalu tiru kek yang lain kan. Dia akan repetitif design. So kalau customer kata nak Frozen, you kena bayangkanlah karakter Frozen tu macam mana yang main karakter dia. Kena tahulah ya. Tidaklah boleh main buat je ya. Okey. Apa yang tadi Puan katakan untuk masih ada tercoek this one. So this one krim atas dia. Okey. Kita just buat picit-picit je, tak apa. Nanti kita tutup dengan manik pula. So sikit-sikit. Saya dah mula jatuh cinta lah dengan bidang kek ni. Macam tu. So kita akan tutup semua tu. So tak nampak sangat dah pun. Betul. Kecacatan tu perlu ditutup ya dengan kreativiti anda. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini ni kena picit kuat sikit. Allah.
So this one, kita akan tenggelamkan dia sikit. Nem, nak saya bantu ke, Nem? Anif, nampak tak? Okay. Dia bukan sahaja macam kalau salah kita ni tahu, dia ada cara lagi untuk kita betulkan, Hanif. Sekejap, nampak, saya nampak. Yang sekali. Yang Puan buat, saya nampak lah. Yang awak buat tu. Ni stop, baru tarik. Oh, Puan, teruskanlah Puan pegang tangan dia tu. Saya... Ni lah. Nervous. Dah siap? Saya dah siap. Laju buat. Laju. Kita memang bab-bab ni... Bab-bab ni laju ya. Tapi masih lagi ada yang tercoek. Apa? Yang coek ni, kita tutup lah. Dah, tak nampak coek. Ui, cantik. Okey. Ni letak je lah. Letak je. Hanif. Ya, saya. Awak nak tengok tak? Awak jangan mengadu kat saya benda-benda yang begitu. Okey ni. Okey, sedap ke hati ke macam mana? Kena kuat sikit tangan tu. Okey, kuat sikit tangan tu. Tapi cepat sikit ni, kita bukan selama-lamanya nak buat kek awak tau. Selalunya kalau macam satu kek ni berapa lama masa jangan menggigil. Untuk I ambil 2 hari. 2 hari untuk satu kek. Kita akan bakar dulu. Bagi kek betul-betul sejuk, baru kita boleh deku, baru boleh buat macam-macam lagi. Maknanya kalau macam kami dalam masa 12 minit ni menghasilkan kek yang macam ni, okey lah kan? Okey sangat. Sebab kek tu bukan kita yang buat. Kan? Takat deko 20 minit okey. Deko okey. Okey, faham. Sebab kalau untuk kek ni yang ambil masa sebenarnya baking, nak bagi sejuk, cooling time tu lama sikit. Dan dia perlukan praktis kan untuk dapatkan dia punya bentuk konsisten cantik semua. You punya pressure tangan pun kena cantik sebab praktis lah. Betul. Dia biar berkawan lah kat tengah-tengah ni. Diorang tengah mesyuarat lah ni. Saya suka nak letak part yang manik. Ni. Okay. Yes, manik ni. Sprinkles. So this one, I suka sprinkles yang dah mix-mix. So tak adalah macam-macam satu colour je kan. Oh, maknanya ini sebelum selepas sekarang ni dekat kedai-kedai Shopee pun banyak dah jual yang dah mix-mix. So you just tabur-tabur sikit kat sini. If you nak tabur kat tepi, you boleh buat juga macam ni. Supaya masa tu krim tengah lembut kan. Okey. So dia lekat dekat you punya kek. So nampak sprinkles tu. Okey. Yang ini memang favourite kita. Macam campak ni. Nampak cantik lah. Kan? Terus nampak eksklusif kalau pakai tak manik. Betul Hanif? Okey Puan, kalau macam ni berapa Puan nak bagi dekorasi dia lah daripada sudut gaya, teknik, kelembutan, tekstur dan kepelbagaiannya? Kita boleh dapat 80% untuk first timer. 80%. Okey. Tapi dia absorb tadi tu ekstra sikit. Okey Puan, yang ni 99% tak lagi ni saya rasa. Okey, dia cantik. Sebab cookies dia tutup semua yang you buat tadi. Betul. Dan dia ada nanti dia ada konsep bermuzakarah di tengah ni. Oh, okey. Satu geng. Tapi cantik. Laju you buat ni. Laju. Memanglah dia. First time. Saya memang malam tadi tak tidur sebab benda ni lah. Saya fikir kan. Okey, ni anaknya dapat hadiah daripada pokok Christmas. Ya. Oh, ada penceritaan lah sebenarnya. Semua benda kita memang kena ada teorinya. Begitulah. Ya. Tapi dari sudut kebersihan dan juga kekemasan sebenarnya dia ambil kira? Dapat A, B ke C? B kot. Sebab sepak. Okey, dah siap. Cantik. Betul. Dan menariknya sebab kita nak tunjuk kepelbagaian ni daripada Puan Zulaikha juga adalah siap buat TV3 dan juga Malaysia hari ini ya. Jadi ni nak tak nak memang kena tinggal lah ya Puan mesti. Semua tinggal. Okey. Lagi satu ni. Apa nama dia? Panna cotta. Panna cotta. Nampak? Wow, study. Panna cotta dia ada dua. Strawberry dengan mango. Panna cotta. Okey, jadi kalau mungkin yang menonton ni nak cari Puan Zulaikha, mungkin nak belajar ke, nak tempah dekat mana tu? I aktif dekat Instagram. Location I dekat Taman Setiawangsa KL. Okay, so kalau apa-apa just boleh WhatsApp, boleh check Instagram Splash Cupcakes. Splash Cupcakes ya. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Zulaikha dan kepada anda semua. Ini mungkin satu idea untuk kita yang tak menyambut nak bagi kepada mereka yang menyambut hari Christmas kan. Apa salahnya? Itu kan keunikan Malaysia kan. Kita bersama-sama dan kita raikan juga dan yang penting ikut kreativiti masing-masing. Anak-anak pun boleh juga terlibat sama kan. Okey, lepas ni kita nak buat apa Hanif? Lepas ni kita ada satu lagi bingkisan perkongsian ya. Perkongsian kali ni sangat berbeza sebab apa? Dihimpunkan 30 pasangan pengantin yang tak sempat nak bersanding masa Covid tu Puan. Kepak-kepak gebung-gebung. Jadi sebuah surau ni, namanya apa ya Hanif? Suraunya dia dah fokus pada ni. Okey, sebuah surau ni dia menghimpunkan 30 pasangan pengantin tu dengan kos hanya RM10,000 sahaja. Ya, betul. Jadi diraikan dan kita nak tengok berkenaan dengan majlis yang sangat istimewa ini. Jom. Okey, jumpa makan. Rambut.
Sebanyak 30 pasangan pengantin mencipta kelainan apabila diraikan dalam satu majlis khas persandingan dan perarakan di Seksyen 20 Shah Alam pagi semalam. Uniknya, program itu menghimpunkan sebahagian besar mereka yang terjejas mengadakan kenduri ekoran pandemik COVID-19 pada tahun 2020 dan tahun lalu. Menurut arkitek Muhammad Fikri Hakim Muhammad Tahir, 30 tahun, kenduri perkahwinannya dengan Siti Nur Khamisah Yaakob agak kurang meriah pada pertengahan Februari 2020. Sebelum ni mungkin ialah kita tahu COVID ni dah dekat. Jadi waktu majlis tu ada yang tak dapat datang, ada yang dah mula kena COVID tu walaupun belum serius lagi dekat Malaysia. Tapi bila kita dapat berjumpa dengan rakan-rakan dan pasangan pengantin, kita dapat kenal lah mereka. Oh, mungkin dulu waktu pandemik tak dapat jumpa dan tak dapat datang majlis diorang. Jadi hari ni dapat berkumpul ramai-ramai. Jadi rasa seronok lah. Kita orang terwujud. Turut hadir memeriahkan Majlis Kerairan Cinta Komuniti di Surau Al-Husna itu ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan, Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Roziah Ismail dan Ahli Parlimen Shah Alam. Penganjuran program itu sememangnya amat dinantikan oleh semua pasangan. Bagi salah seorang bapa kepada pengantin, Jafar Othman, majlis pernikahan ketika awal musim pandemik hanya boleh diadakan secara dalam talian selain kenduri secara kecil-kecilan bagi mematuhi arahan pihak berkuasa. Anak saya tak dapat mengadakan majlis, dia dinikahkan melalui online. Jadi acara itu semua dilangsungkan melalui online lah, daripada TV yang kami set up semua. Peluang yang diberi ini peluang yang terbaik lah untuk dia meraihkan majlis yang tak dapat dilaksanakan 2 tahun lepas. Bagi pihak penganjur, mereka memperuntukkan lebih RM10,000 bagi merealisasikan idea program yang tercetus sekitar bulan lalu. Malah, semua kos program khas kali pertama ini diperoleh daripada tabung khas surau, penduduk dan pemimpin setempat. Selain merapatkan ukhuwah komuniti setempat, majlis meriah ini pastinya membawa 1001 makna kepada semua pengantin, terutama yang tidak sempat mengadakan majlis kenduri akibat pandemik. Smiles I don't want to take to fool this town. I do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on, I she too. It's never the right time. Yeah, I put my arm around, show how you're strong. Yeah, I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invisible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry on now. You never see what's hitting out in a deep down. Yeah, I know, I've heard that you let your feelings go. It's the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now. Yeah, I put my arm around, show how you're strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invisible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today.
Unstoppable today, unstoppable today. I'm unstoppable today, unstoppable today, unstoppable today, unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my arm around, show how you're strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a partial with no breaks. I'm invisible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Woo! Kina and Amazing. Friends. Wow, bersahaja lah awak Pagi-pagi bawa Unstoppable tu. Ya, sangat bersahaja. Semangat. Thank you so much for being with us. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ya, okey, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sebab ni Kina lah ya. Saya Kina. Ya, friends ya. Alfian. Alfian. Syahrizal. Syahrizal. Okey, maknanya kalian ni adalah asalnya penubuhan Kina and Friends inilah. Yes. Macam mana boleh menubuhkan Kina and Friends ni bersama-sama? Sebab kita orang selalu bersama bertiga. Oh, memang kawan lama lah. Ke adik-beradik? Dia abang saya lah. Okey. Antara yang keunikan lah yang kita nampak adalah dia bersahaja dengan kan membawakan lagu, nampaklah chemistry kalian. Tapi antara lain lah mungkin keunikan Kina and Friends nak dibandingkan dengan geng yang lain. Baskers yang lain. Apa mungkin Kina nak kongsikan? Apa yang bezanya? Entahlah. Tian mungkin boleh bantu dengan soalan ni. Alfian rasa ke sebab Alfian punya mungkin juga sebab kan? Dengan biasa orang pakai kahun ke drum ke, kita orang jalan dengan African Djembe punya. African Djembe. African Djembe. Djembe dia di sini bukan di sini. Awak baru tahu hari ni kan? Saya pun baru tahu juga. Nasib baik dia cakap ni. Itulah keunikannya kan memang daripada awal menggunakan African Djembe. Lagi satu memang suara Kina pun sedap juga. Janganlah cakap sedap juga, sedap sangat. Sedap sangat. Kita orang cakap tadi bersahaja kan. Okey, dah berapa tahun dah Kina ni perform sama-sama ni? Lebih kurang 3-4 tahun. 3-4 tahun. Asal mana Alfian? Saya Sabah. Sabah. Seorang jalan Sabah, yang lain? Saya Hulu Langat. Ulu Langat. Bukan, saya Kelang. Kina? KL je. KL je. Oh, memang KL gitulah ya. KL je. Okey, tadi bawa lagu Feliz Navidad. Lepas tu sekarang Unstoppable kan. Kejap lagi pun ada satu lagi lagu antarabangsa kan. Betul. Ada yang bertanya ni Kina, saya terdengar ni kan. Lagu-lagu lain macam genre tempatan awak bawa juga ke tidak bawa ni? Juga insya-Allah. Boleh ke kita macam cuba-cuba sikit apa lagu yang macam jadi killer? Apa Pian bagi sikit? Pang. Selalunya perform lagu Melayu, lagu apa? Lagu tempatan. Melayu macam-macam. Okey. Contoh? Kita minta lagu Aina Abdul boleh? Lagu apa tu? Itulah boleh kot. Boleh. Sumpah ke semalam ke? Semalam. Apa ni? Semalam. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan 1000 jalan. Cukup. Saya nak tengok awak punya persembahan ni biasa buat kat mana? Betul kat mana? Okey, kami merata-rata lah dari KL. Salah satunya di Billboard
Cafe. Okey, dekat je. Dekat je. Seberang je. Itu tadi saya tanya. Seberang je dia kata kan. Yang kita ni duk tanya lah. Setiap hari apa kalau kat Billboard? Weekend. Weekend je. Okey. InsyaAllah kita bawa kaum-kaum di sini yang dekat dengan sana. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. All the best. Tapi belum boleh balik ya. Ada persembahan sampai habis kan. Janji ya. Janji ya teman kita. Janji ya. Janji. Awak dah dapat baju Merry Christmas betul lah. Hantar hari ikut ni. tema. Minta janji. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sebab kita ada perkongsian lagi hanya di Malaysia hari ini. Okey, kembali di Malaysia hari ini. Hanif sekarang dah pilih-pilih dah yang mana dia nak makan. Cupcake dan juga kek depan kita ni. Ada orange, ada coklat. Betul. Seperti dengan sambutan ni, kita nak sekali lagi bersama dengan kawan kita tu. Betul. Kawan kita berada di Kampung Portugis di Melaka sejak daripada tahun 1933 ya dia buka dan sekali lagi. Ingatkan dia daripada sana. Bukan. Dan kabarnya sekarang ni nak masak hidangan untuk dimakan pada hari ini. Dia dah sampai masuk dapur rumah orang dah tu. Jom kongsikan apa masakan untuk perayaan hari Christmas di sana. Ya, silakan Asri. Ui, bau dia tak boleh bawa bincang. Sedap. Sumpah sedap. Saya boleh katakan anda, bau di sini saya boleh bau daripada 500 meter daripada luar rumah. Dan saya bersama dengan Puan Phyllis yang sekarang sedang memasak lauk apa, Puan? Kari seko. Kari seko. Apa tu kari seko? Translation, kari kering. Kita orang panggil kari kering. Orang Melayu panggil kari kering. Tapi kita orang panggil kari seko. Ini memang menu setiap tahun lah. Setiap tahun mesti ada punya. Dia masak dengan kambing. Oh, masak dengan kambing. Mungkin ada keluarga yang cara memasaknya lain. Dan mungkin keluarga Puan Phyllis juga. Cara memasaknya macam mana? Sama juga macam orang yang lain. Dia pakai rempah dia, kita orang buat sendiri. Lepas tu pakai kari powder. Yang dah siap punya dekat ni kan. Beli macam rempah kari orang India punya, kita campur dengan dia. Buat sendiri punya. Dengar cerita Puan Phyllis ni memang tukar masak, betul ke? Dulu. Dulu Dulu selalu ikut mak dengan ayah pergi buat promotion dekat hotel. Selalu dulu pergi. Jadi ini memang menu tahunan lah. Tiap-tiap tahun kita orang ini menu dia mesti ada kari seku, kari debel, lepas tu capcay tu yang dia orang tengah potong-potong tu kat luar tu, sama, semua mesti ada. Jadi kari menu hari Christmas. Oh, jadi kari seku ni ambil masa berapa lama? Oh, lama, dekat 2 jam sampai daging tu lembut. Okay. Boleh angkat sikit tak daging tu? Anda terliur kan kat rumah? Terliur kan? Tapi tengok je mampu. Yang makan masak sendiri. Baik, kita nak ke menu yang lagi satu. Baik, Puan. Puan Marina, betul? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Puan masak apa ini, Puan? Ini kari devil. Actually bukan devils. Orang kat KL semua dia panggil devil. Actually debel. Debel ni asalnya daripada seorang wanita daripada 30-40 tahun yang lalu. Dia yang mula masak kari ni. Nama dia pun Debel. So sekarang orang panggil kari ni kari Debel. Sempena nama dia. Ya, betul. So actually ini memang tiap-tiap rumah kalau you pergi mesti ada kari ni. Ini yang pertama kali. The first menu. Menu yang pertama orang kalau you pergi tiap-tiap rumah mesti ada punya. Dia dibuat daripada kita buat rempah sendiri ya. Kita pakai cili, pakai bawang putih, bawang merah, langkuas, serai, semua kita blend. Jadi ini kita tumis. Bila kita sudah kisar dia kan. Jadi kita tumis dia aja 2 jam. Tumis saja 2 jam? 2 jam. Habis nak tunggu masak tu berapa lama lagi? Lagi 2 jam. Lagi 2 jam. Daripada pukul berapa berperang dekat dapur ni? Daripada pagi pukul 7.30 berperang. Okey, sempena dengan sambutan Hari Natal ni, mungkin ada ucapan daripada Puan Marina kepada semua penonton MSI dan juga ada saudara-saudara mara daripada kejauhan? Boleh, selamat
Hari Christmas, Hari Natal kepada semua orang di Malaysia. Yang tua, yang muda, yang kecil, semua kita ucapkan dia selamat Hari Natal dan juga semoga sihat-sihat belaka. Oh, semoga sihat-sihat belaka. Selepas COVID ni kan, baru kita dapat rasa family datang semua daripada mana jauh-jauh. Sudah 3 ke 2 tahun ya COVID, kita tak dapat bersama. So sekarang kita kena rayakan dengan diorang. Happy-happy lah. Kita kena semua gembira. Dan juga saya ucapkan semua orang sihat. Jangan ada COVID. Jauh daripada COVID. Betul. Baik, terima kasih Puan Marina. Baik, ini Departmen Memasak. Kalau dekat situ, Departmen Potong Memotong. Say hi sikit. Baik, itulah kemeriahan keluarga di sini. Untuk menantikan, ada juga saudara mara yang akan datang kira-kira jam 1 petang nanti. Dan saya rasa setakat itu saja daripada saya. Kembali ke studio bersama Hanif Miswan dan Anim Izzati. Saya nak tolong masak kejap. Aduh. Okay, Asri. Kita geram dia tengok dia dekat sana. Siap masuk dapur rumah orang, main bau-bau masakan. Kita kat sini. Bukan Anim, katanya 500 meter dia dah boleh bau. Oh, tapi tak apa, belum siap masak lagi. Nanti mungkin Asri akan kongsikan tapi di media sosial kita. kita. Maknanya memang masih yang lama juga dan mereka masak selalunya pagi ni. Jadi mungkin waktu tengah hari lah baru keluarga akan datang, makan bersama-sama. Dan kita tak tahu pula menu utama adalah kari. Kari kan? Hari ni baru kita tahu. Ada kepelbagaiannya. Itu berkenaan dengan sambutan perayaan dan saya percaya macam-macam sambutan lah akan dilakukan pada hari ini. Tapi sekarang kita nak kongsikan sesuatu ni, Nim. Ya, betul. Kita nak kongsikan family duo. Yang mana minggu lalu Bella Astila dan juga Wani Carey dah pun memenangi juara mingguan. Jadi untuk minggu ni siapa agaknya yang akan muncul juara? Dengan bertemakan band, jangan lupa untuk temu janji anda malam ini dengan family duo 9 malam hanya di TV3 ataupun anda boleh saksikan stream live di Tonton. Ya, betul. Semua akan bertanding lah kan pada malam ini dan esok Malaysia ini akan terus bersiaran, public holiday juga kan? Betul. Tapi topik dan tajuknya akan kita bawakan bersama dengan anda. Memang triple Boleh claim. Sindrom dewasa anak remaja. Bagi mereka yang mempunyai anak remaja, lingkungan ataupun bakal masuk ke alam remaja ini, penting untuk anda saksikan kami esok. 9.30 pagi. Jaga diri baik-baik. Selamat menyambut Hari Natal bagi mereka yang beragama Kristian. Dan juga kepada anda semua, jaga diri baik-baik untuk pulang ke kampung halaman. Selamat bercuti, senyum selalu dan kita nak tinggalkan anda dengan persembahan Kina and Friends. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody say to the rich and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? Oh, ain't got you. You don't know what it's like. Love somebody, to love somebody the way I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. To be so blind, and I am blind, so really blind. I'm a man. Can't you see what I am?